Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia pengerusi majlis, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan ke atas kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan berbetulan pada malam ni kita telah pun memasuki malam yang ke-16 Ramadan, hadirin dan hadirat. Dan ini bermakna telah bermulalah An-Nisful Akhir min syahri Ramadan, separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita katakan bahawasanya maksimum hari dalam bulan Ramadan adalah sebanyak 30 hari. Jadi separuh yang pertama adalah 1 hingga 15 Ramadan, manakala separuh yang kedua adalah 16 hingga 30 Ramadan. Atas faktor itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan malam Al-Qadar, berkenaan dengan Lailatul Qadar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fataharraha fin nisfil akhir, carilah Lailatul Qadar pada separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu bermula daripada malam yang ke-16, carilah Lailatul Qadar. Dan atas faktor itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau memulakan bacaan doa kunut di dalam salat witir pada malam yang ke-16 Ramadan. Maknanya, beliau membaca doa kunut di dalam salat witir pada malam yang ke-16 Ramadan dalam proses, dalam usaha untuk mencari Lailatul Qadar, hadirin dan hadirat. Jadi, kita telah sampai kepada tahapan tersebut. Fasa yang kedua, iaitu fasa yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan saya nak sebut berkenaan dengan satu hadis yang sebenarnya boleh menyentak jiwa dan perasaan kita ini dalam hari-hari yang berbaki untuk kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hadis tersebut kita biasa dengar, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar, menaiki mimbar. Dan di tingkatan yang pertama daripada mimbar tersebut, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik lagi kepada tangga yang kedua pun baginda mengatakan amin. Dan baginda naik kepada tingkatan atau tangga yang ketiga dan baginda mengatakan amin. Dan dahulu kita pernah sebut bahawasanya terjemahan amin ia merujuk kepada perkataan dan sebutan Allahumma stajib, ya Allah mustajabkan. Kalau kita orang tanya amin tu apa makna dia? Allahumma stajib. Dan ucapan amin ni disunatkan kepada kita untuk membacanya setelah kita berdoa. Tetapi Nabi ni tak dengar pula Nabi berdoa. Tiba-tiba Nabi duk amin sebanyak 3 kali. Nabi duk amin sebanyak 3 kali. Kalaulah kita mengucapkan amin setelah kita berdoa dan orang dengar, orang tidak pelik. Tapi Nabi ni tidak mendahulukan sebutan amin baginda itu dengan doa. Jadi menimbulkan tanda tanya para sahabat. Maka para sahabat tanya, kenapa awak buat sedemikian wahai Rasulullah? Maka baginda pun memberikan jawapan. Baginda kata bahawasanya aku sebentar tadi didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepadaku. Dan Jibril yang berdoa. Jibril yang berdoa. Dia kata binasalah bagi seorang hamba itu yang mana dia sempat bertemu dengan ibu bapanya ketika ibu bapanya telah tua. Namun dia tidak masuk syurga disebabkan ibu bapa dia. Begitu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini siapa doa? Jibril. Sayyidul Malaikah. Dan setelah doa didoakan oleh Sayyidul Malaikah, ketua para malaikat, doa ini diaminkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala Nabi dan Rasul. Nabi mengaminkan. Dan yang kedua, Jibril berkata, binasalah seseorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan. Binasalah. Dan Nabi kata, amin. Maknanya dosa dia ataupun doa Nabi tu, doa Jibril tu diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, binasalah bagi seseorang itu yang mana apabila dia mendengar namamu disebut tetapi dia tidak berselawat ke atas kamu. Jadi ini adalah Nabi mengaminkan doa tersebut. Tapi kita ketepikan seketika yang pertama dan yang ketiga, kita nak fokus kepada yang pertengahan tu tadi. Iaitu sesiapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Yang ni binasa kata malaikat Jibril alaihissalam. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan ni kita dituntut dalam hari-hari yang berbaki lagi ni memperbanyakkan cara untuk kita memperoleh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan cara untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Dan cara untuk kita ni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, saya boleh kecilkan skop tu kepada 3 cara. Yang pertama adalah menerusi istighfar. Kalau kita nak Allah Ta'ala ampunkan kita, perbanyakkan istighfar. Hadirin dan hadirat. Dan seringkas-ringkas istighfar adalah sebutan astaghfirullah. Maknanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu. Hadirin dan hadirat. Dan seafdal-afdal istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Lagi banyak kita baca lagi baik, hadirin dan hadirat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima.
siapa yang melakukan su ni kejahatan, benda jahat, au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi diri dia dengan maksiat, kemudian dia buat apa? Summa yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, dia akan mendapati yang Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itu ada sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melakukan dosa, kemudian dia mengambil wudu, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dia. Kemudian Nabi pun baca ayat Quran tu, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang buat jahat atau menzalimi dirinya dengan maksiat, dia istighfar kepada Allah, dia akan dapati yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar, hadirin dan hadirat. Dan hadis itulah yang menjadi sandaran para ulama akan pensyariatan salat sunat taubat. Itulah dianya dalil yang digunakan untuk menyatakan bahawasanya salat sunat taubat ini disyariatkan. Walaupun dalam hadis tu tak sebut pun salat sunat taubat. Tapi dalam hadis tu Nabi kata, siapa ada dosa, kemudian ambil wudu, mendirikan salat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dia. Itulah dianya istilah, hadirin dan hadirat. Jadi istighfar. Istighfar kepada Allah. Dan saya sebut pada minggu yang lepas, dalam kuliah terakhir kita pada bulan Mac, bahawasanya sebaik-baik istighfar ini adalah pada waktu sahur. Allah kata dalam 2 tempat dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka beristighfar pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ni banyakkan istighfar. Lebih-lebih lagi esok hari Jumaat, kemudian bulan Ramadan, dan waktu sahur adalah waktu penghujung malam, yang merupakan bahagian paling baik daripada waktu malam adalah waktu sahur. Jadi istighfar, hadirin dan hadirat. Dan yang kedua, cara kita nak mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa dalam hari-hari Ramadan yang berbaki ni adalah menerusi taubat kepada Allah. Menerusi taubat kepada Allah. Di sini ada sedikit perbezaan. Istighfar, ia mengampunkan dosa kecil. Tetapi taubat, ia memadamkan dosa besar. Begitu, hadirin dan hadirat. Dosa besar tidak memadai semata istighfar, tak cukup. Tetapi dosa besar ini berhajat kepada at-taubatun nasuh, taubat yang tulus kepada Allah. Yang orang kita sebut sebagai taubat nasuha itu. Taubat yang tidak disusuli sesudahnya dengan maksiat. Itulah sebenar-benar taubat. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Furqan, ketika Allah membicarakan berkenaan dengan ibadur rahman. Kan kita biasa dengar ayat tu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai kepada ayat yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam menyifatkan ciri-ciri ibadur rahman ni, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, 1, wala yaqtuluna an-nafs ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، 2، ولا يزنون، 3، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Hadirin dan hadirat. Terjemahan. Ciri-ciri hamba Allah yang sebenar-benar beriman kepada Allah adalah, pertama, mereka tidak syirik kepada Allah. Yang ni dosa besar paling tinggi sekali. Syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, mereka tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan. Yang ni dosa besar selepas syirik. Dan yang ketiganya adalah wala yaznun. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Dan mereka tidak berzina. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan zuriat kita daripada zina. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat.
Jadi ketiga-tiga ni adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kemudian Allah kata, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Siapa buat dapat dosa, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ. Akan dilipat gandakan azab untuk mereka. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dan mereka akan kekal dalam neraka Allah dalam keadaan hina dina. Hadirin dan hadirat. Na'udzubillah min zalik. Tetapi selepas daripada ayat itu, Allah mendatangkan pengecualian. Adanya exception. Bila Allah kata perkataan illa, kecuali. Begitu. Hadirin dan hadirat. Yang ni yang kita nak dengar ni. Macam kalau contoh kan. Kalaulah kita ni seorang guru. Kita buat peperiksaan. Agihkan soalan dan anak murid jawab. Kemudian kita kumpul dan kita marking paper. Dan apa yang berlaku sesudahnya, hadirin dan hadirat, kemungkinan selepas daripada seminggu, anak murid dah tertunggu-tunggu dah apa keputusan mereka. Jadi kita sebagai guru masuk kelas, kita pun bagi tahu kepada anak-anak murid dalam kelas, awak semua gagal, kita kata. Allah. Kesian, mereka dengar apa rasa macam sedih. Awak semua apa? Awak semua gagal. Kemudian mereka pun dah timbul rasa takut, rasa sedih, dah rasa duka cita. Tapi kemudian kita kata apa? Kecuali ada beberapa orang yang tak gagal. Begitu. Barulah masing-masing ada yang berbunga-bunga balik. Mungkin dia lah. Mudah-mudahan akulah. Harapnya saya lah orang yang terkecuali daripada kegagalan tersebut. Ini lebih kurang yang Allah kata dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, seluruh manusia rugi. Semua kita rugi. Tapi Allah memberikan pengecualian. Allah kata illa allazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling berpesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling berpesan dengan kesabaran. Cukup je 4 ciri ni, selamat dia daripada rugi. Bila dia selamat dari rugi, maka dia untung, hadirin dan hadirat. Dan untung dia adalah dunia akhirat. Berilmu, beramal saleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi bila Allah kata dalam surah Al-Furqan ni, kecuali dari kalangan mereka yang syirik kepada Allah, dari kalangan mereka yang pernah membunuh manusia dan pernah berzina, na'udzubillah min zalik, illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Mereka yang bertaubat. Dan setelah bertaubat, mereka beriman dan beramal dengan amalan saleh, maka Allah kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka ni Allah gantikan dosa mereka dengan pahala. Allahu akbar. Taubat ni bukan semata Allah ampunkan dosa, tapi Allah gantikan dosa dengan pahala. Punya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beriman, beramal saleh sesudah maksiat. Kemudian di hujung sekali Allah kata illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini hampir sama dengan ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, hadirin dan hadirat. Yang mana Allah Taala menceritakan tentang sifat penghuni syurga yang merupakan golongan yang bertakwa. Allah kata wallazina idza fa'alu fahishah. Mereka ni orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan perkara keji, hadirin dan hadirat. Perkara keji dalam Quran ni biasa merujuk kepada syirik, kepada zina dan kepada liwat. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga-tiga itu disifatkan sebagai fahishah di dalam Quran. Wallazina idza fa'alu fahishah au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat, apa yang mereka buat? Yang pertama sekali, zakarullah, mereka ingat Allah. Mereka ingat Allah. Dan ingat Allah yang berkaitan dengan maksiat ni dipecahkan kepada dua pula. Yang pertama, kita ingat kepada Allah sebelum kita bermaksiat. Dan yang kedua, kita ingat Allah selepas kita bermaksiat. Kedua-duanya baik, tetapi yang pertama lebih baik. Maknanya ingat Allah sebelum bermaksiat. Di situ maksud dia apa? Begini. Dalam Quran, Allah sebut di dalam surah
surah apa tu? Surah Ar-Rahman, hadirin dan hadirat. Surah Ar-Rahman. Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sambungannya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin dan hadirat. Bagi mereka yang takutkan kepada maqam Tuhan mereka itu, dia dapat ganjaran 2 syurga di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia dapat 2 syurga. Dan ulama-ulama tafsir apabila mereka membahaskan ayat ni, mereka kata, apa makna takut kepada maqam Tuhan? Rupanya hadirin dan hadirat, maknanya seseorang lelaki tu, dia nak bermaksiat. Tapi sebelum dia buat maksiat, tiba-tiba dia teringat kepada Allah, lalu dia terhenti atau dia berhenti daripada maksiat. Dia tak jadi buat maksiat sebab dia ingat Allah. Seolah pada pandangan dia bila dia nak bermaksiat, Allah nampak, Allah tahu, Allah tengok, Allah jaga. Jadi dia pun meninggalkan maksiat. Hadirin dan hadirat. Jadi orang seperti ini, jannatan, dia dapat 2 syurga. Jadi ini yang paling baik sekali. Tetapi yang dalam surah Ali Imran ayat 135 ni adalah apabila selepas dia bermaksiat kepada Allah, maka dia pun mengingati Allah. Hadirin dan hadirat. Dan ini yang disebutkan sebagai penyesalan, Dan ada riwayat daripada Nabi SAW yang menyatakan an-nadamu taubah. Penyesalan adalah suatu taubat. Menyesal ni bila kita ingat Allah selepas bermaksiat. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah suatu taubat. Setelah mereka ingat Allah, apa yang mereka buat? Fastaghfaru li dhunubihim. Mereka istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada hadis yang mana hadis yang terakhir daripada hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis nombor 42, hadirin dan hadirat. Iaitu hadis kursi, yang mana Allah Ta'ala menyatakan, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, engkau ni selama mana engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku ampunkan kamu di atas apa sahaja dosa yang kamu lakukan. Wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli, kata Allah. Allah nak ampun, Allah ampunkan, walaupun dosa banyak. Kemudian ada dalam sambungan hadis tu, ya bna Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, kalaulah dosa-dosa kamu telah mencapai setinggi langit. Hadirin dan hadirat. Kemudian kamu beristighfar kepadaku, nescaya aku ampunkan. Dan kemudian Allah kata, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalaulah kau datang kepadaku dengan dosa yang seluas bumi, tapi kau datang dalam keadaan tidak mensyirikkan aku, ghafartu lak, aku ampunkan. Begitu. Jadi ini selain daripada menyesal, ingat Allah selepas bermaksiat, yang keduanya adalah istighfar, dan yang ketiganya adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulangi kembali dosa yang pernah dilakukan. Inilah 3 ciri taubat nasuha, iaitu dia menyesal, dia berhenti, dan dia tidak mengulangi kembali. Ini ciri-ciri taubat nasuha, hadirin dan hadirat. Jadi yang pertama tadi saya kata, kita nak dapat pengampunan dalam bulan Ramadan ni adalah istighfar. Yang keduanya taubat dengan sebenar-benar taubat. Dan yang ketiganya adalah amalan saleh, hadirin dan hadirat. Adalah amalan saleh. Amalan saleh menghapuskan dosa. Dia menghapuskan dosa. Jadi bila kita memperbanyak amal, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, maka insya-Allah kita keluar daripada Ramadan, dosa kita diampunkan. Itu maksud dia. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat memadamkan kejahatan-kejahatan yang kita buat.
Jadi kebaikan memadamkan kejahatan. Dosa dipadamkan dengan pahala. Itu maksud dia, hadirin dan hadirat. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut, saya minta maaf, Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Jadi amal soleh menghapus dosa, hadirin dan hadirat. Dan amal soleh ni banyak dalam bulan Ramadan. Ia tidak terhad kepada satu juzuk perbuatan sahaja, tapi ia mempunyai juzuk-juzuk yang banyak, hadirin dan hadirat. Kalau kita boleh buat banyak, kenapa kita nak berpada dengan satu je perbuatan dan amal soleh? Kenapa kita nak mencukupi dengan satu sahaja amal soleh, sedangkan kita boleh buat amal soleh yang banyak, hadirin dan hadirat? Jadi kita kata begini, hadirin dan hadirat, inilah yang nak menjawab persoalan sahabat kita Abu Talha tadi. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita betul ada satu istilah yang dinamakan sebagai Ihya Ramadan. Ihya Ramadan. Dan macam saya ceritakan, Ihya Ramadan ni maknanya luas, menghidupkan Ramadan dengan ibadat dan amal soleh. Dan kita katakan bahawasanya termasuk amal soleh yang paling besar sekali adalah menuntut ilmu. Sebab itu kita katakan, saya sebut pada minggu yang lepas, bahawasanya ada sebahagian tempat dia kata menghentikan kuliah-kuliah dalam bulan Ramadan atas alasan memberi fokus dan tumpuan kepada Ihya Ramadan. Kita kata agak kurang tepat kenyataan sebegini, hadirin dan hadirat. Agak kurang tepat sebenarnya. Kerana bagaimana kita nak mengihyakan Ramadan tanpa ilmu? Yang ni yang kita kena sedari ni. Bagaimana kita nak mengihyakan Ramadan tanpa ilmu? Kalau tuan-tuan buka ke dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu' karangan Al-Imam Nawawi. Kitabnya adalah kitab Majmu', tapi kitab Majmu' tu dia ada pendahuluan, dan pendahuluan tu membicarakan tentang adab-adab ilmu, hadirin dan hadirat. Jadi Imam Nawawi meletakkan satu bab yang mana bab menuntut ilmu lebih afdal berbanding ibadah-ibadah yang lain seperti salat, seperti puasa, hadirin dan hadirat. Seperti salat, seperti puasa. Kerana tidak tergambar pada benak fikiran kita bagaimana nak berpuasa tanpa ilmu. Bagaimana nak salat tanpa ilmu. Bagaimana nak mendirikan tarawih tanpa ilmu. Yang ni yang saya katakan, jangan abaikan juga majlis pengajian ilmu. Kalau tuan-tuan perasan, macam saya ni, secara jujurlah saya cakap, sepanjang Ramadan ni, tiap-tiap malam tu saya salat di tempat yang berbeza-beza, hadirin dan hadirat. Saya tak salat di kawasan rumah saya. Jarang saya ada kat rumah, hadirin dan hadirat. Pelik punya manusia. Tapi saya sangat jarang ada kat rumah saya. Sebab tempat kerja saya jauh dan saya balik lewat malam, dan saya biasa balik untuk tidur saja. Bangun pagi, kemudian keluar. Jadi, bila saya tengok kebanyakan tempat-tempat ni, ada beberapa perkara dalam salat tarawih ni sebenarnya yang dia buat tu salah. Yang dia buat salah. Tapi kenapa masih dibuat? Sebab atas faktor apa? Al-jahal. Iaitu ketidaktahuan. Dalam bahasa Arabnya, kejahilan, hadirin dan hadirat. Jahil. Yang ni masalah sebahagian kita. Dia hadis salat berjamaah, hadis salat tarawih, tetapi dia tidak faham fiqh. Dia tidak tahu ilmu. Begitu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada sebahagian orang, contoh, dia datang untuk salat isyak, kemudian selepas isyak dia tak buat pun salat ba'diyah, tapi dia terus pergi kepada salat tarawih. Yang ni sebenarnya menyelisihi yang lebih utama. Kalau kita ada ilmu, kita akan dahulukan ba'diyah isyak dahulu. Kerana salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, sama ada qabliyah atau ba'diyah, kedudukannya lebih tinggi daripada salat sunat lain. Jadi selepas selesai ba'diyah, barulah kita buat salat tarawih, hadirin dan hadirat.
Sebab biasanya selepas tarawih orang buat solat witir dan selepas tu memang tak buat lagi dah sembahyang ba'da isyak bila nak buat. Jadi memang dia tinggalkan, sedangkan itu adalah salah satu solat rawatib yang muakkad yang dituntut, hadirin dan hadirat. Dan begitu juga boleh jadi ada orang datang ke masjid untuk solat tarawih tapi dia sampai tu lewat. Dia sampai lewat. Maknanya dia belum solat isyak sedangkan jemaah telah mendirikan tarawih. Jadi dia kata tak apalah, dia buat tarawih dulu, lepas selesai tarawih baru nak sembahyang isyak. Tak betul tu. Ada orang buat begitu, hadirin dan hadirat. Sebab dia datang lewat, kemudian dia terus ikut je imam buat sembahyang, dah kebetulan imam sembahyang tarawih, dia pun buat sembahyang tarawih. Lepas imam selesai tarawih, barulah dia buat salat isyak. Pun kita kata tak betul. Kerana tarawih adalah sunat. Sedangkan salat isyak adalah fardu. Sentiasalah fardu lebih didahulukan mengatasi yang sunat, hadirin dan hadirat. Inilah kaedah yang kita semua tahu. Mendahulukan yang wajib mengatasi yang sunat. Yang ni yang wajib tak buat lagi, dia duduk gaduh dah solat sunat dia. Betul lah, dia buat solat sunat bagus. Tapi prioritinya adalah dahulukan yang wajib. Jadi selesaikan isyak dahulu. Kan kita kata waktu bermula bagi salat tarawih adalah selepas kita selesai mendirikan salat isyak. Barulah bermulanya waktu salat tarawih. Dekat mana kita nak tahu benda ni? Majlis ilmu lah. Hadirin dan hadirat. Itulah peranan majlis ilmu. Kemudian tuan-tuan perasan tak ketika solat tarawih? Yalah kita tahulah tarawih ni solat berjamaah. Ada orang dia solat tarawih ni dan bila sampai ke bab tahiyat akhir tu, hadirin dan hadirat, tengok dia duduk macam mana. Kan saya sebut bahawasanya duduk untuk solat ni ada dua kategori. Yang pertamanya jalsatul iftirash, duduk iftirash. Dan yang keduanya adalah duduk tawarruk, duduk tawarruk. Duduk iftirash ni adalah duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Itulah namanya duduk iftirash. Manakala duduk tawarruk pula adalah duduk tahiyat akhir yang macam kita mencengek sikit tu. Itu duduk tawarruk lah tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, untuk tahiyat akhir, bagi semua kategori salat, dituntut untuk kita duduk secara tawarruk. Betul. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak. Dalam mazhab lain, tawarruk ni hanya dituntut pada salat-salat 3 rakaat dan 4 rakaat saja. Iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak. Adapun salat 2 rakaat, seperti salat subuh dan salat-salat sunat, yang ni diduduk secara iftirash. Ini dalam mazhab lain. Duduk secara iftirash. Cuma di sini fiqh kita macam mana, hadirin dan hadirat? Fiqh kita begini. Kalau kita tahu yang ruangan salat tu sempit bila kita hadir berjamaah, tak kiralah berjamaah salat fardu atau salat tarawih. Lalu kita katalah duduk kita biarlah duduk iftirash, tak perlu duduk tawarruk. Kalau dah tahu yang saf tu sempit. Tapi dia ni dah tahu saf sempit, nak juga duduk menyending ke bahu orang lain. Itu hadirin dan hadirat. Nak juga dia tekan kaki orang sebelah tu. Nak juga dia pijak dan dia duduk atas kaki orang sebelah. Yang ni yang kita kata jahil. Dan sebab itu kita kata peranan besar menuntut ilmu. Ini baru perbahasan fardu ain. Ini baru benda-benda basic je ni, hadirin dan hadirat. Tu belum kira orang yang datang ke masjid, pergi salat tarawih, pakai baju penuh dengan gambar dekat belakang dia. Dia punya baju adalah jersey Liverpool, hadirin dan hadirat. Belakang penuh logo Liverpool, contoh. Kalaulah jemaah di belakang dia yang pertama, pembenci Liverpool. Apa perasaan dia kat belakang, hadirin dan hadirat? Dia tengok aja, benci betul aku dia ni. Contoh. Kan tak khusyuk dah semayang dia. Yang awak pergi pakai jersey pasukan bola sepak, kenapa? Untuk hadir ke masjid. Biar kalau boleh, pakaian kita plain. Kosong je yang di belakang ni. Itu kalau yang di belakang dia pembenci. Tapi kalau belakang dia pentaksub, dia pun sama jugalah. Akan jadi tak khusyuk. Alhamdulillah ada member aku kat depan ni. Kemudian dia mulai fikir, tapi kita member juga. Tapi semalam Liverpool kalah. Dia kata, Allah, dah jadi pening pula semayang. Tarawih 20 rakaat nak menahan. Orang tu pula 20 rakaat depan dia. Hadirin dan hadirat. Pakai baju Liverpool. Jadi sebab tu elakkan. Ini fiqh, maknanya ilmu. Hadirin dan hadirat. Kalau sebab tu penting. Walaupun maknanya penting untuk sentiasa diingatkan. Inilah majlis-majlis ilmu. Begitu juga dengan kadang-kala apabila kita salat tarawih ini, hadirin dan hadirat, dan banyak lagi perbahasan-perbahasan yang boleh kita bincangkan sebenarnya.
pakai baju bertulis dan seumpamanya, pakai baju bergambar, pakai baju bercorak, semua ini hukumnya adalah makruh. Dan satu yang saya perasan adalah kadang-kadang ada sebahagian orang lelaki ni yang mana dia pakai t-shirt pendek sahaja atau t-shirt biasa sahaja dan bila sujud aurat terdedah. Sebenarnya dia tak tahu ke atau bagaimana yang kalau berlaku perkara sebegini dan dia tak tutup serta-merta aurat dia, maka solat dia batal. Hadirin dan hadirat. Jadi apa yang mengajar kita, apa yang memberitahu kita bahawasanya solat batal kalau aurat terdedah? Jawapannya, majlis ilmu. Tapi kadang kita tak nampak hadirin dan hadirat perkara seperti ini. Yang kita yang dewasa-dewasa ni mungkin tahu, tapi kadang yang buat benda-benda macam ni adalah remaja-remaja ni. Yang buat perkara yang sebegini, dia macam tak tahu. Macam mana dia nak tahu? Dia tak belajar hadirin dan hadirat. Cuba tengok dalam kuliah-kuliah kita di masjid ke di surau, tak ramai sangat yang berminat. Saya tahulah di Baitul Salam ni ramai anak-anak muda yang minat ilmu. Tapi bidang apa yang dia minat tu sebenarnya? Adakah bidang fiqah ataupun dia lebih kepada hadis dan akidah macam mana? Ada perbezaan tu hadirin dan hadirat. Kecenderungan ni. Jadi sebab tu kita kata penting untuk tafaqquh fid din. Kan kita kata antara perkara yang membatalkan salat adalah inkishaful aurati illam tustar halan. Terdedahnya aurat sekiranya tidak ditutup serta-merta. Yang ni dia dah sujud. Dan kemudian nampak aurat dia. Maknanya baju dia singkat naik ke atas, seluar dia jatuh ke bawah. Satu baju singkat. Yang kedua seluar pula jenis seluar yang tak pakai tali pinggang ni. Jadi itu masalah. Bila sujud terdedah aurat. Jadi ini membatalkan salat hadirin dan hadirat. Jadi menuntut ilmu penting. Salat sah. Sekiranya ia ditutup serta-merta. Sebab itu, saya kata begini. Saya ingat masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, masyarakat Arab di Jordan, utamanya yang belia-belia lelaki ni, mereka salat memang sangat jarang nampak aurat ni. Walaupun mereka tak pakai jubah. Tapi cara mereka adalah, bila mereka salat, mereka akan pastikan t-shirt tu masuk dalam. Bila t-shirt masuk dalam, memang tak timbul isu bila sujud aurat terdedah. Tapi orang kita tak berminat. Dia kata mungkin tak segak ke. Kita bukan nak segak nak pergi jumpa Perdana Menteri. Kita nak pergi semayang je hadirin dan hadirat. Yalah semayang tu jumpa Allah lagi besar daripada Menteri. Cuma maksud saya adalah, semayang ni, biarlah kalau boleh, jaga aurat tu yang paling utamanya. Maknanya tutup aurat tu hadirin dan hadirat. Jadi kalau boleh t-shirt, kalau nak pakai t-shirt lah, masuk dalam. Supaya bila sujud, aurat tidak terdedah. Tapi kalau dia sedar aurat terdedah ketika salat, maka dia segera tutup. Yang ni tak membatalkan salat. Macam dalam situasi yang ditanyakan dalam soalan tadi. Setiap kali dia sujud, dia tarik seluar. Setiap kali sujud, dia tarik, bukan tarik seluar, tarik baju. Hadirin, tarik seluar bahaya tu. Jadi tarik baju dia ke bawah sikit. Jadi ini menunjukkan bahawasanya salat dia sah kerana ditutup serta-merta. Tapi ini yang jenis, maksud saya adalah yang jenis biarkan saja. Banyak saya perhatikan, tak belajar agama ke? Tak belajar fiqah ke? Dan sebenarnya kadang-kadang orang sebegini agak-agak dia belajar ke tak belajar? Boleh jadi satu tak belajar. Boleh jadi belajar, tapi belajar dengan guru yang salah. Itu. Apa maksud belajar dengan guru yang salah? Tuan-tuan tak rasa ke yang budak-budak muda zaman sekarang ni sebenarnya mereka belajar juga. Tapi mereka banyak ambil ilmu daripada siapa? Tengok guru-guru tu. Itu yang kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, awak ni belajar daripada siapa? Oh, saya belajar dengan ustaz famous sekian dan sekian, selebriti sekian-sekian, ustaz yang suka melawak tu, Allah kita kata. Jadi tengok, maknanya bila guru dah macam tu, dia tak dapat apa juga, sama je. Macam tak belajar pun sama je. Sebab tu penting pemilihan guru, kata Ibn Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ni adalah agama. Maka perhatilah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ilmu ni agama. Perhatikan, kena teliti. Daripada siapa nak ambil agama kita? Takkan kita nak ambil agama? Saya nak cakap kepada tuan-tuan semua ni dan kepada penonton-penonton yang live sekarang ni. Takkan kita nak ambil ilmu agama daripada ustaz yang cakap kotor, hadirin dan hadirat. Yang mulutnya penuh dengan isyarat lucah. Bahasa lucah. Tangannya lucah. Kata-katanya lucah. Itu je perbualan dia. Dan itu sahaja bicara dia. Takkan kita nak ambil ilmu daripada orang sebegini, hadirin dan hadirat. Dan ini bukan akhlak Nabi. Sedangkan Nabi SAW menyifatkan al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris para Nabi. Pewaris Nabi apa? Mencarut. Pewaris Nabi apa? Yang suka cakap kotor. Yang suka guna bahasa-bahasa tak elok di dalam kuliah dan ceramah. Yang ni bukan pewaris Nabi.
Jadi sebab itu hadirin dan hadirat, ambillah ilmu daripada orang yang benar. Daripada para ahli ilmu yang takut kepada Allah. Yang terzahir takut dia kepada Allah dengan dia bercakap dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Dia hanya bercakap dengan kata-kata Allah dan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyeleweng daripada agama. Dia tidak mengatakan perkataan dengan akhlak yang buruk, begitu. Jadi ini salah satu. Tapi saya nak tutup kepada perbahasan yang saya kata tadi, bahawasanya nak mendapat pengampunan kita dalam bulan Ramadan ni adalah ibadat. Dan ibadat tidak terhad kepada puasa sahaja, kepada tarawih sahaja, tetapi kita kena sedar menuntut ilmu juga adalah ibadah. Dan kalau kita lakukan semua inilah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kan tuan-tuan biasa dengar hadis yang bila kita masuk Ramadan ni, kita biasa dengar hadis ni. Yang mana Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Kan biasa dengar hadis tu. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan ni ai salatut tarawih, kata Imam Nawawi. Siapa yang buat salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan Nabi SAW mengatakan, sambungan daripada hadis itu, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang melakukan qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi tengok, puasa, salat tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar, semua ini mengampunkan dan menghapuskan dosa. Inilah yang maksud saya tadi, amal saleh menghapuskan dosa, dan amalan saleh itu adalah banyak. Amal saleh adalah banyak. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu noktah dan faedah. Amal soleh ni Allah sifatkan sebagai suatu perniagaan antara kita dengan Allah. Betul tak? Cuba kita tengok dalam surah As-Saff ayat yang ke-10. Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Satu apa? Perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Maka Allah sambung dalam ayat yang ke-11 daripada surah As-Saff, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu berjihad di jalan Allah dengan nyawa dan harta. Yang inilah bisnes kita dengan Allah. Amalan saleh, hadirin dan hadirat. Dalam surah Fatir, Allah Ta'ala mengatakan, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka yang sentiasa membaca Quran dan mendirikan salat dan membelanjakan harta mereka secara sembunyi, secara terang-terangan, mereka ini mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah kata, yarjuna tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi Allah sifatkan, saya tanya, baca Quran, salat dan sedekah, yang ni namanya apa? Amal saleh, hadirin. Betul tak? Semua tu nama dia amal saleh. Jadi Allah sifatkan amal saleh ni sebagai perniagaan antara kita dengan Allah. Perniagaan tu apa makna dia? Kita menjual, Allah membeli. Itu maksud dia. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, penjual yang berjaya, penjual yang jual satu barang ke atau dia jual banyak barang? Hadirin hadirat. Dia mesti kena jual banyak. Tuan-tuan tengok kalau ada toke kedai, ada ke dalam kedai dia jual supering saja. Kita masuk kedai dia, kedai besar, supering saja dalam kedai tu. Miskinlah dia. Bukan ramai sangat orang makan supering. Hadirin dan hadirat. Supering ni orang politik yang suka makan. Tetapi kita ni hadirin dan hadirat tak boleh. Tak berapa nak berminat.
Cuma saya katalah, jadi dia banyakkan variasi pelbagai barangan-barangan dia dan dagangan-dagangan dia yang dijual dalam kedai tu. Macam-macam ada hadirin anda. Betul tak? Kadang kita tengok macam-macam ada dalam kedai runcit. Mainan pun ada, makanan ada, minuman ada. Macam-macam lah. Maknanya peniaga yang bagus ni, dia mempelbagaikan dagangan dia, itu maksud dia. Jadi bila kita ni sebagai peniaga, yang meniaga dengan Allah Ta'ala ni, kita nak jual sesuatu kepada Allah daripada jiwa kita dan harta kita, juallah banyak. Takkan jual semayang je. Janganlah jual solat sahaja, juallah puasa juga, juallah menuntut ilmu, juallah sedekah, juallah baca Quran, juallah doa, begitu. Itu maksud dia. Maknanya kena meniaga banyak dengan Allah Ta'ala, baru untung. Kan Allah kata, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang yang beriman. Jiwa mereka dan harta mereka dan ganjaran mereka adalah syurga, Allah kata. Jadi Allah beli, kita menjual. Hadirin dan hadirat. Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsah. Setiap manusia bangun pagi dan dia jual diri dia, kata Nabi SAW. Faba'i'un nafsah, dia jual diri dia. Kita jual diri kita kepada Allah, hadirin dan hadirat. Jadi inilah dianya amal salih. Okey, baik. Jadi selesai mukadimah kita, hadirin dan hadirat. Itu baru mukadimah sebenarnya, dan kitab belum masuk lagi. Dan kita nak masuk sedikit dalam tempoh tidak lama, hadirin dan hadirat. Tadi sebenarnya isunya sebab saya mula lewat sikit tadi. Dalam 9.45 saya rasa saya mula tadi. Saya sambung sedikit daripada kitab. Kalau istilahnya disebutkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih selaku penulis kitab. Wa awtara awwal al-lail wa wasatahu wa akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir kadangkala pada bahagian awal malam, kadangkala pada bahagian pertengahan malam, dan kadangkala pada bahagian malam yang terakhir. Begitu. Jadi kita tahu bahawasanya malam terbahagi kepada 3 pecahan. Walaupun kita dah sebut malam ni daripada maghrib hingga apa? Hingga subuh. Maghrib hingga subuh. Yang ni pun penting juga nak tahu. Tadi ada orang tanya soalan ke saya. Dia kata, Ustaz, kalau dia bangun pukul 5.30 pagi, masih boleh qiyamul lail tak? Satu, masih boleh solat isyak tak? Contoh. Dia tanya. Adakah masih boleh solat isyak? Dan adakah masih boleh qiyamul lail? Itu tahajud. Saya kata boleh, kerana 5.30 pagi ni belum subuh. Bila belum subuh, maka ia adalah malam. Solat tahajud adalah solat malam ke solat siang? Dia solat malam. Jadi boleh untuk didirikan. Sama juga dengan solat isyak. Solat isyak tu waktu dia panjang, hadirin dan hadirat. Cuma dia kata, oh bukan apa Ustaz. Kerana saya ada tanya kepada seseorang ni, dia kata kalau dah pukul 6 pagi atau 5.30, dah tak boleh dah buat tahajud. Dia kata begitu. Sebab yang tu dia kata dah subuh, dia kata. Dah subuh. Tapi saya kata tak tepat kenyataan sebegitu. Ini yang saya kata tadi. Kita ni menjadi jahil sama ada sebab kita tak belajar, satu, atau kita belajar tapi dengan orang yang silap. Itu hadirin hadirat. Dua-dua tu boleh membawa kepada kejahilan sebenarnya. Belajar tapi daripada orang yang silap. Sebab itu kalau boleh, orang yang tak berapa tahu ni, dia cakap je kalau orang tanya soalan, dia cakap je la adri, aku tak tahu. Cakap je macam tu. Jangan malu nak kata aku tak tahu. Cakap je, tak tahu. Tapi cakaplah, janganlah tak tahu dengan nada yang tak elok. Tahu. Macam tu. Kan sebagian orang. Cakaplah minta maaf, saya tak tahu. Begitu. Mudah je begitu. La adri. Sebab, kalaulah dia tak tahu, tapi dia nak cakap juga, yang ni akan bawa kepada kerosakan, hadirin dan hadirat. Dan ini yang saya katakan, ada kata-kata daripada penyair itu. Yang mana dia mengatakan, wa min a'jabil asya' annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Antara perkara yang paling pelik sekali dia kata adalah
Kamu tu tak tahu, tapi kamu pun tak tahu yang kamu tu tak tahu. Itu. Wa min a'jabil asya annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Perkara paling pelik sekali. Hadirin dan hadirat. Jadi lebih baik kita cepat sedar diri. Sebab tu kata para ulama, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu letak duduk diri dia. Yang tahu kemampuan diri dia. Dia tak tahu, dia cakap dia tak tahu. Hadirin dan hadirat. Bukan nak bagi kata-kata. Saya kata beginilah. Kalau pukul 6 pagi tu, sudah tidak boleh untuk kita buat salat tahajud. Sekarang ni kan subuh 6.10. Ataupun sekarang ni 6.3 minit. Tapi kan dalam fasa 6.10, 6 suku hari tu, pukul 6 pagi masih boleh tahajud. Hadirin dan hadirat. Kerana kalau dia kata pukul 6 pagi dah tak boleh tahajud, atas alasan 6 pagi tu dah subuh, saya tanya, kalaulah masuk waktu 6 suku, pukul 6 pagi tu dia kata dah subuh, boleh tak dia nak semayang subuh pukul 6 pagi tu? Mana boleh, hadirin dan hadirat. Jadi kalau dia berani berfatwa sebegitu, kenalah semayang subuh pukul 6 pagi, sedangkan waktu subuh masuk 6 suku. Jadi selagi belum masuk subuh, selagi itu namanya malam. Dan bila malam, bolehlah kita salat tahajud. Hadirin dan hadirat. Apa yang menghalang? Kadang-kadang saya jadi khawatir dengan kadang-kadang gejala ini. Bagi pandangan, kalau ikut kepada sikap ulama'-ulama' kita yang dahulu tak macam tu. Kan tuan-tuan tengok. Sebab tu kadang sebenarnya langkah yang lebih baik adalah berhati-hati daripada memberikan jawapan hukum. Sebarang jawapan hukum berhati-hati. Kecuali kalau kita yakin dengan jawapan kita. Begitu. Yang ni tak apa. Hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada isu ni, Nabi SAW melakukan salat witir kadang-kala pada bahagian malam yang pertama, kadang pada bahagian pertengahan dan kadang pada bahagian penghujung. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim di sini, wa qama lailah tammah bi ayatin yatluha wa yuraddiduha hatta as-sabah. Nabi SAW pernah mendirikan salat malam secara keseluruhan. Salat malam Nabi hanya membaca satu ayat sahaja. Nabi hanya baca satu ayat. Nabi baca dan ulang sehingga subuh. Hadirin dan hadirat. Allahu Akbar. Maknanya inilah dalil yang menunjukkan kalau kita baca ketika kita menjadi imam, boleh untuk kita mengulang dengan beberapa kali ulangan. Hadirin dan hadirat. Dan apa ayat yang Nabi SAW ulang tu? Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terjemahan. Nabi dah ulang, maknanya Nabi salat rakaat pertama, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu. Hadirin dan hadirat. Ya Allah, terjemahan dia, sekiranya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka tu hamba kamu. Maksudnya bila dia Allah, mereka tu adalah hamba Allah, maka terserah kepada Allah kalau Allah nak azab. Tapi kata Nabi dalam doa ni, wa in taghfir lahum, tapi ya Allah, kalau kau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu. Maksudnya fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau ampunkan mereka ya Allah, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, maka kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini hadirin dah ada. Nabi ulang. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi pernah Nabi buat begitu. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, wa kanat salatuhu bil laili salasata anwa'. Salat Nabi pada waktu malam ni, iaitu salat malam Nabi ada 3 jenis, ada 3 cara. Iaitu cara Nabi melaksanakan salat malam ada 3 cara. Yang pertama, wa huwa aktsaruha, iaitu yang paling banyak sekali Nabi salat malam adalah salatuhu qa'iman. Nabi salat dalam keadaan berdiri. Nabi salat berdiri. Nabi salat berdiri. Walaupun kita tahu bahawasanya salat witir hukumnya adalah apa dia? Pertama kita kena tahu, salat witir ini masyru'ah, ia disyariatkan.
Tapi hukum bagi sesuatu yang disyariatkan tu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Dan para ulama kita berbeza pandangan tentang hukum pelaksanaan salat witir kepada dua hukum. Majoriti ulama, iaitu pertamanya mazhab Maliki, keduanya Syafi'i, ketiganya Hambali, berpendapat bahawasanya salat witir adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Hadirin dan hadirat. Manakala mazhab yang satu lagi iaitu mazhab Hanafi berpendapat salat witir hukumnya wajib. Hadirin dan hadirat. Hukumnya wajib. Jadi Nabi salat witir dalam banyak keadaan, dalam setiap malam Nabi akan salat dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Yang kedua, annahu kana yusalli qa'idan wa yarka' qa'idan. Yang kedua ni, cara Nabi melakukan salat witir, iaitu salat malam. Dalam ni dia merujuk kepada salat malam, hadirin dan hadirat. Maksudnya tidak terikat. Walaupun salat witir itu salat malam betul, tapi ini lebih spesifik kepada salat malam lah. Seperti tahajud ke apa ke. Yang kedua cara Nabi adalah Nabi salat tu duduk. Nabi salat duduk. Dan Nabi rukuk pun dalam keadaan duduk juga. Nabi salat duduk dan Nabi rukuk dalam keadaan duduk. Inilah menunjukkan sebenarnya dipahami daripada perbuatan apabila Nabi salat malam secara duduk ni, bahawasanya salat malam iaitu salat sunat boleh untuk kita mendirikannya dalam keadaan duduk pun. Sebab tu kalau kita belajar fiqh, rukun salat ni dalam rukun fi'li tu, dalam rukun perbuatan tu, iaitu al-qiyamu alal qadir fil faridah. Yang tu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdiri tegak bagi yang mampu dalam salat fardu sahaja. Maknanya hukum berdiri tegak ni dia bukan rukun dalam salat sunat. Dalam salat sunat tu bukan rukun. Tapi selain daripada itu, macam niat untuk salat sunat pun rukun juga. Baca Fatihah dalam salat sunat pun rukun juga. Rukuk dan sujud dan iktidal dan duduk antara dua sujud, semua itu adalah rukun salat. Kecuali satu yang membezakan adalah berdiri tegak. Berdiri tegak hanya rukun dalam salat fardu sahaja. Adapun dalam salat sunat tidak menjadi rukun untuk kita berdiri tegak. Jadi kalau ada dalam kalangan kita ni nak sembahyang tarawih, sembahyang duduk, boleh tak? Jawapan dia boleh. Tak ada masalah, hadirin dan hadirat. Kerana tidak diwajibkan untuk dia berdiri tegak dalam salat sunat. Cuma kalau dia sihat, dia sembahyang duduk, pahala dia kurang separuh daripada orang yang sembahyang berdiri. Tapi kalau dia tak sihat, dia sembahyang duduk, pahala dia sama dengan orang yang sembahyang berdiri. Sebab duduknya dia disebabkan uzur tu adalah bagi menggantikan maqam berdiri tegak. Jadi pahala yang sama kalau dia uzur, tapi kalau dia sihat, pahala kurang separuh, hadirin dan hadirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya cara yang kedua Nabi salat malam adalah Nabi salat duduk dan Nabi rukuk pun dalam keadaan duduk juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, cara Nabi salat malam adalah annahu kana yaqra' qa'idan. Maknanya Nabi membaca ayat Quran tu dalam keadaan duduk. Kan asalnya kita membaca Quran ni hanya ketika qiyam sahaja. Tapi bila Nabi salat duduk, dia dinamakan bacaan Quran tu dalam ketika Nabi duduk lah. Nabi baca Quran dalam keadaan duduk. فَإِذَا بَقِيَ يَسِيرٌ مِنْ قِرَأَتِهِ. Tapi sehingga masih berbaki sedikit lagi bacaan-bacaan Nabi, maka Nabi pun berdiri. Lalu Nabi rokok dan Nabi salat macam biasa. Tapi salat-salat yang ketiga ni, ataupun sifat salat Nabi yang ketiga ni, atas faktor apa tuan-tuan? Sebenarnya kerana faktor solat Nabi tu lama. Sebab tu Nabi duduk. Hadirin dan hadirat. Kita tahajud juga, betul. Tapi kita baca wal asri je. Wal asri tak payahlah baca duduk. Kita baca qul huwallahu ahad je. Idza ja'a nasrullah. Jadi atas Nabi ni, Nabi baca bacaan yang panjang-panjang. Jadi sebab itulah baginda duduk ketika membaca tu. Dan kemudian bila macam contohlah, kalau Nabi baca surah Baqarah 286 ayat. Mungkinlah 276 tu Nabi salat dalam keadaan duduk. Nabi baca duduk. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekian sampailah kepada ayat 276. Kemudian 10 ayat yang terakhir tu Nabi berdiri. Maksudnya Nabi sambung dengan berdiri. Kemudian Nabi 10 terakhir Baqarah Nabi baca dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi rokok, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk antara macam biasa, salat macam biasa. Dan kata Ibn Al-Qayyim,
wal anwa'us salasatu sahhat anhu. Hadirin dan hadirat. Dan ketiga-tiga cara salat ni, salat malam ni, yang pertama majoritinya Nabi berdiri sembahyang baca salat. Yang kedua Nabi bacaan duduk dan rokok pun duduk. Dan yang ketiga Nabi duduk seketika, Nabi duduk dan membaca dalam keadaan duduk, dan kemudian dalam sedikit lagi dan habis tu Nabi bangun dan Nabi rokok macam biasa. Ketiga-tiga sifat ni adalah sahih daripada Nabi SAW. Maksudnya ketiga-tiganya pernah baginda SAW lakukan. Baik. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni, hadirin dan hadirat. Sebenarnya saya berhajat tadi nak masuk satu lagi bab yang ke-12 ni, iaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil witir wa du'a ibadah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi SAW dalam kunut witir serta doa selepas daripadanya. Tetapi oleh kerana kita dah agak drag sikit masa tadi dengan kupasan berkenaan dengan mukaddimah Ramadan itu tadi, mungkin saya tak sempat. Kenapa saya berhasrat nak bentangkan tentang kunut witir itu? Berbetulan kerana malam ni kita mula bacaan doa kunut dalam solat witir, dan sebenarnya malam ni juga merupakan malam terakhir kita sebelum kita berhari raya, insya-Allah hadirin dan hadirat, sebelum kita berhari raya. Kerana untuk next kuliah 2 minggu lagi tak sempat untuk kita adakan kuliah, kerana saya dimaklumkan kita dalam minggu tu bercuti. Betul tak? Betul lah. Kita bercuti dalam minggu yang kita maksudkan tu. Macam hari ni 6 hari bulan. Kalau 2 minggu lagi adalah 20 hari bulan. 20 hari bulan bersama hari Khamis. Jadi hari Khamis tu ada kemungkinan Jumaat Raya dan ada kemungkinan Sabtu Raya. Hadirin dan hadirat. Kerana hari Khamis tu 29 Ramadan. Kalaulah Ramadan ada 29 sahaja tahun ni, maka esok tu Jumaat adalah Raya. Adalah 1 Syawal. Tapi kalau anak bulan tak nampak, maka 30 tu kita genapkan. Jumaat tu kita berpuasa dan Sabtu kita raya lah. Nak puasa buat apa lagi? 31 bulan mana ada 31. Jadi Jumaat tu kita ataupun hari Sabtu tu kita hari raya, insya-Allah hadirin dan hadirat. Apa pun bab kata orang kita lah, dia kata yang penting raya tu adalah pada 1 Syawal. Hadirin dan hadirat. Jangan nak pening-pening, hadirin dan hadirat. Raya adalah pada 1 Syawal. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.